Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita berjumpa kembali. So hari ini saya mendapat satu soalan yang agak baik daripada saudara saya. Dia bertanya adakah Facebook Ads ini sesuai untuk dropshipper? Terutamanya untuk value atau kompeten lah. So ini adalah satu soalan yang terbaik dan saya akan menjawabnya lah. Okey. So sudah maklum kalau anda sebagai seorang dropshipping di kompeten atau value, margin keuntungan anda dalam 15% hingga 20% lah. Paling tinggi 27% lah. Ada yang mampu diberikan. So tetapi harga barang atau produk barang yang dijual di Stability Community bukanlah harga-harga produk high ticket class, high ticket price di mana harganya lebih kurang dalam RM12, RM48, RM15, ada yang dalam RM8 atau RM7 lah. So artinya untuk membuat iklan di Facebook Ads sebagai seorang dropshipper adalah tidak sesuai. Itu adalah pandangan peribadi saya di mana yang pertama, margin keuntungan anda adalah rendah. Okey. Kedua, apa yang selalu berlaku pada dropshipper kita adalah stok yang tidak cukup. Okey. Di mana at least kita mesti ada 100 stok. Kalau kita nak buat Facebook Ads, kita mesti ada 100 stok untuk dapatkan pulangan lah. Kalau contoh stok dia tinggal 12 pieces, 14 pieces, tak asas tidak berbaloi untuk membuat Facebook Ads tersebut. Dan kebanyakan semua produk-produk di dropshipping ini sukar untuk mendapat nilai stok yang tinggi. Semua dalam puluh-puluh saja. Itu menyebabkan kita menghadapi kesukaran untuk membuat Facebook Ads walaupun ia sebuah produk winning. Okey. So impactnya apabila anda membuat Facebook Ads sebagai dropshipping, anda akan kerugian lah kerana produk itu adalah produk yang murah dan tidak balik pulangan kepada anda. Okey. Kedua, kalau adalah sebab kalau ada dia punya harga adalah bagus tetapi sale kadang tidak ada kerana harga yang kompetitif di pasaran marketplace di mana bukan ada seorang saja seorang dropshipper tetapi ramai. So harganya adalah amat kompetitif, terutama bila mereka buka kedai, mereka scroll ke bawah, you may also like atau kata similar produk. Kalau harga anda mahal, mereka beli yang murah lah. Anda akan gurau ke situ di mana anda buat iklan untuk orang lain. Okey. Dan juga minimum cost untuk membuat sebuah orang kata Facebook Ads yang baik, minimum adalah RM10 dan anda harus pastikan RM10 itu mendapat pulangan yang baik lah. Okey, katakan satu per klik adalah dalam harga 20 sen, boleh dapat, tapi kebanyakan klik masuk tak dijualan. So artinya anda harus mencari harga produk yang tinggi supaya anda tidak kerugian. Itulah kelemahan apabila sebab buat dropshipper yang menjual produk yang tidak high price ticket. Jika anda buat Facebook Ads, terutama untuk dropshipping kemudian adalah tidak digalakkan sebenarnya. So bagaimana untuk masalah ini So untuk masalah ini anda boleh buat Facebook Ads, tetapi anda boleh buat dalam bentuk carousel di mana anda boleh buat macam 5 produk atau serasa saja di carousel boleh letak 8 image carousel yang bergerak. Anda boleh buat iklan di mana jika anda buat iklan tu dia ada pilihan untuk melihat produk-produk anda dan potensi untuk dijual adalah lebih tinggi jika anda buat image di adset anda sebagai carousel. Okey. Dan kedua, jika Facebook Ads menjadi anda punya data yang mencukupi, anda harus untuk anda punya cool audience first iklan anda menggunakan custom audience di mana seperti menggunakan Facebook engagement ketika adanya Facebook pages tu aktif dalam jualan dan banyak engagement, buat Facebook engagement atau buat look alike Facebook engagement atau buat Instagram engagement atau look alike Instagram engagement anda boleh buat benda tersebut. Okey. Anda juga boleh, kalau buat video, anda boleh buat Facebook Ads yang kedua, iaitu menggunakan teknik Morpho membuat 25% daripada tontonan video tersebut. Tu banyak cara, banyak cara. Itu salah satu cara jika anda ingin buat Facebook Ads jugalah, di mana anda mengumpulkan beberapa produk, membuat carousel, anda boleh jual. So dia dapat menampung kos anda dan juga beri pilihan kepada pelanggan anda. Okey. So selain itu juga, seperti katakan dahulu apabila anda telah lama berada di dunia bisnes online ni, anda tidak bergantung pada
produk dropshipping saja. Anda harus mempunyai produk sampingan atau produk anda sendiri atau produk sebagai ejen yang memberikan keuntungan yang tinggi, di mana sebagai minimum untuk saya adalah RM20 hingga RM30. RM20 ke atas adalah satu produk yang saya rasa boleh dijual, kerana jika iklan anda satu hari RM10, tiada sale, produk anda tu RM20, meaning jika ada sale keesokannya boleh dapat lah. Jika produk itu sebagai backup produk harus ada. So anda harus menambahkan lagi backup produk yang mempunyai banyak keuntungan lain selain daripada dropshipping ini. Okey. Kedua, anda harus boleh membuat mencari produk-produk lain dengan membuat landing page atau website untuk anda menjualkan produk anda untuk mendapatkan lagi sales melalui teknik SEO, Search Engine Automation. Ini saya pernah terangkan dahulu jugalah. So buat landing page atau buat website supaya dari website ini link kepada kedai Shopee anda. Anda boleh buat seperti demikian, dan saya telah berikan tunjuk ajarnya di video saya dahulu. Okey. Kedua, ketiga bajet lah, di mana anda memang bajet untuk membuat iklan Facebook Ads dengan tujuan untuk buat pembelajaran. Anda boleh buat tu juga. Okey. Jika anda ingin belajar tentang Facebook Ads, kita harus melabur, di mana anda harus buat banyak eksperimen, dan anda telah setkan kos ini untuk membuat eksperimen untuk belajar tentang Facebook Ads yang terbaik untuk speed test semua tu. Tu boleh dan di mana sekarang ni pun saya tengah buat eksperimen menggunakan Facebook Ads CPAS, di mana saya telah sebenarnya buat Facebook Ads ni memang kos yang tinggi lah, di mana untuk contoh CPAS untuk saya study, pertama saya dah buat satu kempen menggunakan katalog, di mana katalog ni saya menggunakan broad audience biasa saja. Kedua, saya membuat satu lagi campaign katalog all product dua-dua, tapi yang ini view and add to chat but not yet purchase. Saya buat dua ni. Seperti mana kalau broad audience ni tengok produk, dia dah view, dia dah masuk atau masuk add to chat, dia akan ditunjukkan iklan kedua ni untuk kejar dia lah. Ketiga, saya membuat convention untuk katalog. Saya nak cuba objektif katalog atau dan juga convention yang mana akan memberikan pulangan yang baik. So all product convention. Dan lepas tu saya buat lagi dua lagi iklan, di mana saya membuat produk set satu pieces saja, di mana saya jual ingin satu produk saja yang mempunyai maju yang tinggi lah. Itu produk tu macam maju yang tinggi. Saya buat produk set katalog, dan kemudian saya membuat satu iklan lagi add to chat, view add to chat untuk produk ni saja. Ini adalah backup produk saya untuk iklan yang saya eksperimen ni. So saya harap backup produk akan naik lah. Selain itu juga saya membuat iklan untuk ads untuk ke kedai Shopee saya, direct ke homepage kedai Shopee saya, di mana saya ingin mendapatkan page view, traffic yang daripada tu datang ke kedai saya, dari situ mereka view, mereka akan dikejar oleh katalog saya ni. Banyak saya ada dalam tu 2 3 ada 6 kempen tengah berjalan sekarang ni untuk Shopee 10 ni, di mana saya nak analisis manakah kempen yang terbaik. So memerlukan kos kalau satu RM1 satu hari RM60, betul. Tapi kalau untuk retargeting untuk website RM5 adalah RM50 satu hari lah. Itu yang paling minimum. Saya ingin mencuba secara suka untuk melihat yang manakah mereka pulangan baik. So jika kita tengok yang ini okey, kita akan scaling lagi. Saya nak tengok betapa powernya Facebook CPAS ini, dan mau tak mau kita tak pasal study, dan juga kita tak melabur untuk buat eksperimen. Itulah tentang Facebook Ads. Okey. So untuk permulaan, jika anda membuat Facebook Ads, anda akan kerugian kerana Facebook Ads ini mempunyai learning curve dia. Mungkin dalam 7 hari baru dia belajar tentang anda punya audience, baru anda kadang-kadang dapat selepas 3 hingga 7 hari. So kena banyak bersabar bila membuat Facebook Ads ni. Selalunya orang yang gagal dalam membuat Facebook Ads ni, dia tidak bersabar. Okey. So soalannya, kesimpulannya, bolehkah saya membuat Facebook Ads jika saya sedang dropshipping di kompeten atau saya beli? Boleh. Tetapi anda ada dua option, mau carousel atau adanya backup produk untuk cover ada punya loss nanti bila buat iklan ni. Sebab untung dia tak cukup kalau buat iklan single lah. Kalau carousel mungkin ada untung lagi lah. Dan juga anda harus punya backup untuk mencari trafik yang lain seperti social media anda. Ini saya berikan tentang website lah, website atau buat landing page yang tertentu untuk anda jual produk anda dari segi teknik SEO. Okey. So saya harap saya dah menjawab soalan anda ni.
Tetapi untuk nasihat saya untuk pengguna baru yang baru menceburi bidang Shopee ni, yang belum punya produk-produk tambahan, jangan buat PBS dahulu. Buatlah Shopee S dahulu. Jika anda nak sangat mencuba, anda bajetkan 1 bulan, anda habiskan 100 contohlah. 1 bulan 100, saya habiskan 100 ni untuk buat iklan PBS ni. Boleh untuk anda belajar. Sebab nak ilmu kena keluar duit. Itu maksud saya kat situ. Suka tak suka kena keluar duit juga. Okey, saya harap saya telah menjawab soalan subscriber saya. Walaupun jawapan saya tidak begitu tepat, tetapi saya harap dapat memuaskan hati anda lah. Semua terpulang pada anda juga. Okey. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya. Dan saya berikan tips tentang blogging, tips tentang Facebook Ads, dan tips tentang Shopee. Alright. Jangan lupa 10-10 ini. Assalamualaikum.